Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi Afifi bin Muhammad Nasir, bernombor metrik 060773. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan atau membentangkan tentang permasalahan yang terdapat dalam teks yang telah diberikan kepada kami. Jadi berdasarkan teks yang telah saya dapat, iaitu berkenaan dengan anjing, iaitu jika anjing ataupun apa-apa yang berkaitan dengan anjing tersebut seperti air liur, bulu, air kencing dan juga najisnya, maka dianggap sebagai najis. Dan jika seseorang itu tersentuh dengan anjing itu, ataupun mana-mana anggota yang tersentuh dengan anjing itu, mestilah disertu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sertu? Sertu ini adalah membasuh 7 kali air mutlak dengan tanah yang suci. Sama juga jika anjing tersebut menjilat bekas ataupun bencana, maka haruslah dibasuh sebanyak 7 kali. Adapun di dalam permasalahan tentang anjing menjilat bencana ini, para ulama berbeza pendapat dan terdapat 2 pendapat, iaitu para ulama Maliki berpendapat bahawa membasuh bekas dengan 7 kali ini adalah sebagai basuhan ta'abbudi. Maka dengan itu mereka berpendapat bahawa air yang dijilat oleh anjing ini adalah dianggap sebagai suci. Adapun jumhur berpendapat bahawa sebagai ta'abbud sahaja, hanya pada bilangan 7 dan bukannya pada amalan menyucikan, kerana ia dianggap sebagai mu'allal ataupun perkara yang bersebab, dan disebabkan itu air yang dijilat oleh anjing ini adalah najis. Adapun dalam perkara mengenai 7 kali basuhan tersebut, dalam masalah ini juga ulama berbeza pendapat. Iaitu terdapat dua pendapat, iaitu dalam pendapat pertama, wajib membasuh 7 kali, dan ini merupakan pendapat dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanafi dan juga Hambali. Mereka ini berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Adapun pendapat yang kedua, yang menyatakan bahawa membasuh 7 kali ini adalah membasuh 7 kali ini adalah tidak wajib, dan membasuh 7 kali ini juga adalah sebagai mustahab, iaitu sunat sahaja. Jadi pendapat yang kedua ini mereka berdalilkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, yang mana Abu Hurairah ini pernah mengeluarkan fatwa yang mana cukup membasuh sebanyak 3 kali bagi kenajisan air liur anjing, seperti yang terdapat dalam riwayat oleh Imam At-Tarawi dan sebagainya. Jadi baik, seterusnya di dalam teks ini, permasalahan yang boleh kita dapati melalui teks ini adalah berkaitan dengan cara basuhan najis mughalazah. Dalam teks menerangkan bahawa basuhan yang pertama daripada 7 disunatkan untuk menggunakan tanah yang dicampur air. Teks juga menjelaskan tidak boleh untuk menggantikan tanah dengan barang sembarangan. Selain itu, teks turut menerangkan bahawa boleh menggantikan tanah dengan sesuatu yang lain ketika dalam keadaan darurat. Seterusnya berkenaan perihal babi. Teks ini menerangkan bahawa keadaan babi itu sama seperti anjing, yakni dari segi najisnya. Hal ini termasuklah apa yang lahir daripada kedua haiwan ini atau kacukan bersama haiwan suci yang lain. Bagi anak yang lahir dari kacukan anjing dan haiwan suci yang lain, jatuh pada hukum yang asal. Pada pendapat yang lain, memadai dengan membasuh sekali tanpa tanah, sama seperti basuhan najis yang lain, kerana keadaan anjing kacukan tidak sama seperti anjing yang biasa. Baik, hukum yang boleh kita dapati, yang boleh kita keluarkan di dalam teks ini adalah: yang pertama, wajib menggunakan tanah ketika membasuh najis mughalazah. Kedua, sunat untuk tidak menggunakan air campuran tanah pada basuhan yang terakhir, dan aula pada basuhan yang pertama. Dan yang ketiga, babi dihukum najis seperti najisnya anjing, iaitu najis mughalazah. Baik, perenggan yang seterusnya adalah berkenaan bejana yang dijilat anjing. Bejana yang dijilat anjing perlu untuk dibasuh sebanyak 7 kali kerana telah termasuk dalam najis mughalazah. Teks membawakan beberapa pendapat berkenaan basuhan bejana yang dijilat anjing. Pada pandangan yang pertama, wajib membasuh 7 kali. Pada pendapat
yang lain menyatakan tidak wajib membasuh sebanyak 7 kali. Ini kerana mereka mengatakan bahawa air anjing seperti najis-najis yang lain yang cukup sekadar membasuhnya dengan sekali basuhan jika itu telah menghilangkan kenajisannya. Akan tetapi membasuh sebanyak 7 kali adalah mustahab dan bukannya wajib. Mereka berdalilkan bahawa Abu Hurairah pernah mengeluarkan fatwa bahawa cukup membasuh sebanyak 3 kali bagi kenajisan air liur anjing. Selain itu, teks turut membincangkan tentang kesucian air serta bejana selepas dijilat anjing. Menurut Al-Bawi, jika anjing menjilat air dalam bejana yang mana melebihi 2 kolah, maka tidak dihukumkan najis air itu. Kemudian, jika air itu tidak melebihi 2 kolah, maka tambahlah air sehingga cukup dan sucilah air itu tapi bukan bejana itu. Seterusnya adalah berkenaan adakah perlu dibuang air yang telah dijilat oleh anjing. Baik, hukum-hukum yang boleh kita keluarkan berdasarkan perenggan ini adalah yang pertama, wajib membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali basuhan. Yang kedua, dihukum suci air di dalam bejana yang dijilat yang mana airnya melebihi 2 kolah. Dan yang ketiga, kewajipan membuang air yang dijilat anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Hakim bin Muhammad Nizam, nombor metrik 060741. Jadi kita sambung perbincangan masih lagi dalam Kitab Taharah pada muka surat 138, bermula pada perenggan yang dimulakan dengan perkataan wala yukfi turabbu. Dalam perenggan ini pengarang ingin membincangkan berkaitan permasalahan debu tanah yang digunakan untuk bersuci. Sambungan sebelum ini iaitu berkaitan dengan pembersihan najis mughallazah. Pada perenggan ini pengarang kitab menyatakan debu tanah yang digunakan untuk bersuci tidak boleh bercampur dengan perkara yang najis, kerana perkara yang najis tidak boleh menghilangkan najis. Seperti contoh, kita menggunakan debu tanah yang terkena najis untuk mengangkat hadas ataupun untuk bertayamun. Maka hadas yang diangkat dan tayamum yang diambil itu tidak sah. Akan tetapi pengarang turut menyatakan masih ada perkara yang najis boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Contoh dalam proses menyamak kulit bangkai. Dalam proses menyamak kulit bangkai, kita dibenarkan untuk menggunakan najis, iaitu seperti contoh najis burung merpati, untuk memudahkan urusan kita menghilangkan najis-najis yang terdapat pada kulit bangkai seperti lemak dan lain-lain lagi. Kemudian kita basuh seterusnya dengan menggunakan perkara yang suci seperti air mutlak. Selain itu, pengarang juga turut menyatakan bilangan 7 kali basuhan untuk najis mughallazah itu mestilah bercampur, tanah tersebut mestilah bercampur dengan air mutlak dan bukan dengan cecair lain seperti cuka. Yang kedua, kita pergi kepada perenggan yang seterusnya. Pada perenggan ini, pengarang ingin membincangkan permasalahan berkaitan dengan najis mukhaffafah. Menurut pengarang, najis mukhaffafah adalah najis daripada kanak-kanak lelaki yang berumur tidak sampai 2 tahun dan hanya minum susu badan ibunya ataupun ibu susuannya, dan bukanlah daripada susu lembu ataupun susu kambing. Selain itu, pengarang juga turut mengatakan najis kanak-kanak perempuan dan najis kunsa tidak termasuk dalam kategori najis mukhaffafah dan masuk dalam kategori najis mutawassithah. Selain itu, pengarang juga turut menceritakan berkaitan dengan cara-cara pembersihan najis mukhaffafah, iaitu seperti dalam contoh hadis yang diberikan dalam teks berkaitan dengan cara Rasulullah SAW membersihkan najis mukhaffafah, iaitu dengan memercikkan ataupun merenjiskan air mutlak ke tempat najis mukhaffafah. Sekiranya najis kanak-kanak perempuan ataupun kunsa yang kurang daripada 2 tahun, najis tersebut mestilah diuruskan dengan cara najis mutawassithah, iaitu dengan mengalirkan air mutlak ke tempat najis tersebut. Setakat itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Amir Hazib bin Muhammad Alias, nombor metrik 060759. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan tentang apa yang saya lakukan untuk pembahagian dalam kumpulan kami, iaitu Dirasah Nasiah fil Fiqh Syafi'i dalam bab At-Taharah.
yakni bab najis, bab kesucian dalam najis. Baiklah, untuk part saya dalam najis mukhaffafah dan mutawassitah. Baiklah, terjemahannya daripada petikan yang diberi ialah dengan membawa budak itu lebih banyak dan air kencingnya dicairkan, dan untuk menjadikan lebih nipis daripada air kencingnya supaya ia tidak melekat pada kedai seperti yang dilakukan oleh anak anjingnya, dan bahawa air kencing budak itu adalah air dan lumpur, dan air kencingnya daripada daging dan darah, kerana Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Asy-Syafi'i, dan dikatakan apabila balik budak lelaki tersebut adalah cecair yang suci dan ia adalah air mani, dan ia sampai kepadanya dengan membawa cecair dan najis semasa haid. Dibolehkan bagi mereka berpisah dalam hukum kesucian air kencing. Al-Mawardi berkata, dan sebagian mereka menganggap perbezaan ketiga bahawa makhluk itu diperbuat daripada debu dan dia adalah Adam, dari satu rusuk ia adalah Hawa. Dan dari sini kita dapat lihat permasalahan dalam teksnya adalah melalui dapat dikeluarkan ialah cara menyucikan najis bayi lelaki yang hanya minum susu ibunya sahaja dan berumur tidak lebih dari 2 tahun, iaitu najis mukhaffafah yang merupakan najis yang ringan. Caranya ialah hanya sekadar merenjis di tempat najis tersebut dengan air mutlak. Hal ini kerana najis tersebut sebenarnya adalah air dan lumpur serta darah dan daging. Adapun ketika bayi lelaki tersebut sudah balik, akan adanya cecair suci yang disebutkan sebagai air mani. Dan permasalahan dalam teks yang kedua pula ialah seterusnya najis mutawassitah yang disebut sebagai najis pertengahan. Jadi cara menyucikannya ialah yang pertama, menghilangkan najis tersebut sehingga tidak nampak ketiadaannya. Ketiadaannya di sini perlu diyakini sehingga tidak dapat dirasai warna dan juga bau. Baiklah, hukum-hukum berdasarkan teks tersebut ialah pertama, wajib menyucikan najis mukhaffafah menurut sumber daripada Irsyaad Al-Fatwa 348 dari Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu dengan cara menyucikannya ialah dengan dipercikkan air ke atasnya dengan memastikan percikan tersebut mengenai semua kawasan-kawasan air kencing walaupun tidak mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman dan kumpulan kami diberi bahagian najis, dan insya-Allah saya akan menerangkan sedikit pendapat Imam Syafi'i tentang bagaimana menyucikan najis mutawassitah. Jadi menurut pandangan Imam Syafi'i mengatakan, jika najis itu ialah najis ainiyah, kita simpang najis ainiyah di sini. Najis ainiyah ni di mana najis yang masih terlihat jelas 3 sifat dia, iaitu masih ada rasa, masih ada bau, masih ada warna. Kan? Laman web rasmi Majlis Wilayah Persekutuan ada mengatakan kalau ternampak air dia, kita wajib bersedia upaya untuk menghilangkannya. Kalau basuhan pertama kita dah basuh benda tu untuk menghilangkan, contohlah saya punya serban ni terkena darah, pergi berperang katakan, lepas tu kan darah akan pekat sikit, kita rasa, kita boleh rasa bau darah dan lekat warna. So kita wajib basuh sampai hilang air dia. Kalau dah basuh kali pertama, ada rasa darah lagi, ada bau darah lagi, ada warna darah lagi yang terlekat kesan lagi, so kita wajib membuat basuhan kedua. Kalau basuhan kedua pun ada lagi, so wajib kita buat basuhan ketiga, dan proses tu berulang-ulang sehingga hilang air dia. Jadi kalau hilang 3 benda tu senang, kita dah boleh katakan tidak najis. Macam mana kalau hilang salah satu? Kita tengok pendapat daripada Syekh Al-Islami, Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan kalau dah hilang rasa, sebab rasa ni bukti bahawa benda tu najis paling besar lah. So kalau dah hilang rasa tetapi masih terkekal bau atau warna, saya ulang ya, bau atau warna, bukan bau dan warna. Kalau dah basuh tinggal lah sama ada saya dah basuh skeban saya tadi, tinggal bau lagi lah tapi dah tak ada kesan, ataupun dah ada kesan lah tapi dah tak ada bau. So Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan dia tidak dikira najis. Tetapi kalau dua-dua ada, masih berbau kan, tapi dah tak rasa dah darah tu, masih berbau dan terkesan tumpuk merah di situ,
maka ia masih najis. Sebab dua benda ni menjadikan ia bukti kuat yang benda tu masih bernajis. Okey, macam mana pula dah hilang dua benda ni, dah hilang bau, dah hilang warna, tapi ada tahi ada tahi pula, rasa pekat lagi sini darah dia kan, ada pekat, rasa pekat lagi. Macam mana? Di sini Syekh Zakaria Ansari mengatakan dia masih dikira najis. Okey, sebab macam itulah saya cakap dia, bukti paling kuat benda itu bernajis adalah ada rasa dia kan. Benda tu kita dapat rasa lagi, bukannya rasa tu berjilat, rasa lah, maksudnya ada shape benda tu. So kalau dah tak ada bau dan warna pun ada benda tu lagi, so masih dikira najis. Okey, bawah teks ni pula ada menceritakan sedikit tentang bagaimana kalau air tu daripada laut dia mengalir, lepas tu terlalu pula dia terlalu lah atas mayat hidup. So macam mana? Adakah air yang mengalir tu dikira najis ataupun tidak? Jadi pandangan Az-Zarkashi mengatakan kalau dia masih tidak berbau seperti bangkai dan warna dia tidak tukar warna jadi apa, warna bangkai warna apa saya pun tak tahu, warna kopi kot, so masih diterima, masih dikatakan suci. Lepas tu Az-Zarkashi pun ada berkatakan di sini kalau ada tumpukan air mani dekat baju kita kan, tapi kita yakin bukan aku punya ni, so masih dikira bukan kita punya, so tak payah mandi wajib. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.